سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام. Cinta. Manusia dan kehidupan tak boleh lari dari cinta. Cinta adalah fitrah buat manusia. Cinta juga adalah satu anugerah yang amat bernilai dari Allah yang Maha Esa kepada hamba-Nya. Kerana itu, cinta ini merupakan sesuatu yang begitu indah, yang mana ianya mudah dilafazkan dengan kata-kata, namun sukar untuk merealisasikannya. Cinta kepada Rasulullah SAW bukan seperti cinta biasa yang mudah dituturkan dengan ucapan I love you, aku cinta kepadamu. Cinta terhadap Rasulullah adalah cinta yang perlu kepada pembuktian, perlu kepada pengorbanan dan perlu kepada perjuangan. Cinta kepada Rasulullah juga bukan cinta murahan, tetapi cinta yang dibayar dengan cukup mahal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni syurganya. Definisi cinta kepada Rasulullah begitu indah, begitu luas dan begitu suci. Definisi cinta kepada Rasulullah membawa erti kita mesti sentiasa mengingati baginda dengan memperbanyakkan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi cinta kepada Rasulullah membawa erti kita mesti mengikuti sunnah baginda, mencontohi baginda dan mentaladani baginda dalam segala hal ehwal kita, dalam segala pemikiran-pemikiran kita dan dalam segala ucapan-ucapan harian kita. Definisi cinta kepada Rasulullah juga membawa erti kita wajib memenuhi, menghiasi, menyuburkan benih-benih mahabbah, benih-benih kerinduan kepada Rasulullah di dalam setiap jiwa dan raga kita. Itulah definisi cinta yang sempurna kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti yang kita maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni baginda merupakan jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu melalui ketaatan kepada baginda. Ketaatan kepada baginda justru itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Allah akan mengasihi kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dizahirkan iaitu dengan kita menjaga kemuliaan baginda. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cerminan kepada kejernihan, ketulinan ajaran agama Islam itu sendiri. Sidang hadirin semua, ingatlah bahawa mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkait rapat dengan iman. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia kasihi dirinya sendiri dan makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana firman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidaklah beriman seorang daripada kalian sehinggalah aku lebih dicintainya
sehinggalah aku lebih dicintainya daripada keluarganya, hartanya dan manusia yang lain. Rasulullah SAW menyebut hakikat kesempurnaan iman akan membawa seseorang itu kepada kemanisannya. Kemanisan iman tidak dapat dirasai seperti manisnya madu, manisnya gula yang dapat dirasai dengan lidah. Kemanisan iman dapat dinikmati bila mana seluruh akhlak, seluruh perbuatan kita akan merasai ketenangan dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapat kemanisan iman, seseorang itu mestilah mengasihi Allah dan Rasul-Nya dan mengasihi sesuatu atau seseorang itu kerana Allah. 3. Benci kepada kekufuran. Rasulullah SAW telah menggariskan panduan untuk kita dalam sabda baginda. 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang itu, maka dia dapat merasai nikmat kemanisan iman. Yang pertama, apabila Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada dirinya sendiri dan manusia yang lain. Yang kedua, apabila dia berkasih sayang ataupun dia menjalinkan ukhuwah, tidak lain dan tidak bukan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia benci kepada kekufuran sebagaimana dia benci dan takut untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Untuk mendapatkan kemanisan iman, seseorang itu perlulah menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai daripada segala-galanya. Buktikanlah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya secara bersungguh-sungguh. Sekian, terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah nyata kepada kita kewajipan mencintai Nabi Muhammad SAW berdasarkan dalil nakli dan akli yang telah disebutkan sebelum ini, mari kita cuba membincangkan tanda maha pembukti cinta kita seseorang kepada baginda SAW. Kita selalu kata kita cinta Nabi, kita nak ikut sunnah Nabi, kita nak jadikan Nabi sebagai idola. Sebenarnya itu memang terbaik, bagus. Cuma apakah bukti kita? Adakah kita sekadar berbicara kosong tanpa ada tindakan? Deklarasi cinta yang tidak disusuli dengan pembuktian amali tentu sahaja belum mencukupi untuk mengatakan cinta yang sejati. Perkataan cinta menggambarkan perasaan atau berperasaan yang sangat sayang kepada sesuatu perkara atau seseorang, sama ada suami dengan isteri, ibu dan anak, keluarga, kaum kerabat dan banyak lagi lah. Cinta itu bukan sekadar suatu yang tumbuh subur di dalam jiwa. Bahkan ia juga adalah suatu tindak tanduk yang dapat diukur melalui tingkah laku seseorang. Bukti yang mudah untuk kita lihat bila mana seseorang yang benar-benar mengasihi kekasihnya sudah pasti akan mengutamakan insan yang dikasihi melebihi diri dia, melebihi kehendak peribadi dia. Okey, baik. Mencintai Rasulullah SAW bukan bermaksud kita mengatakan kita cinta Rasulullah SAW, tetapi ia mesti dibuktikan, mesti dizahirkan menerusi akhlak, tingkah laku dan tidak balas kita. Cuba kita renungkan sifat cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Baginda SAW dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang insan yang memiliki cinta agung, yang tulus, ikhlas dan sejati terhadap umat. Baginda SAW mengungkapkan ungkapan cinta baginda dengan ungkapan cinta yang paling mulia, yang paling murni dan sejati. Sebagaimana cinta seorang ayah kepada anak dia. Tanda cinta Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya dapat dihayati dari sikap prihatin baginda SAW ketika mana umat baginda SAW berada di padang mahsyar sedang bersedia untuk dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya diringankan beban dan dilepaskan daripada azab api neraka.
Allahu. Alangkah terharunya, bukanlah isteri, bukanlah keluarga, bukanlah kaum kerabat, bukanlah sahabat maupun harta yang dirisaukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dirisaukan adalah kita, umatnya. Berbalik kepada persoalan, apakah bentuk cinta yang perlu kita buktikan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Dah tentu antara cinta yang perlu kita buktikan adalah kita tanamkan perasaan cinta dan kasih yang begitu ikhlas dan tinggi terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Perasaan ini perlu dipupuk dan disuburkan dalam jiwa kita sepanjang masa, melebihi segala-galanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah ia mencintai daripada ibu bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ada cinta sebeginilah yang dapat kita ambil iktibar dari umat terdahulu yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagaimana cinta dan rindunya kaum Ansar di kota Madinah ketika mana menunggu ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Ingatlah, sekiranya rasa cinta tidak subur dalam jiwa kita, maka ini menyebabkan kita tidak usaha dan semangat dalam menghayati dan mencontohi cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Seterusnya, tanda yang lain yang boleh kita katakan kita cinta Nabi, iaitu kita mencontohi dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita perlu mencontohi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhaj baginda sallallahu alaihi wasallam serta berpegang teguh dan mengamalkan segala perkara, perkataan dan perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda cinta kita kepada baginda. Umat yang cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa dia akan sanggup mempertahankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan cara macam mana? Dengan cara jadikan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai model dan cara hidup kita. Contohnya macam cara makanan minum, memberi salam, pergaulan seharian kita macam mana, dan banyak lagi lah. Ingat, kesempurnaan iman kita bergantung kepada sejauh mana cinta dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan dalam hal ini, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menuntut natijah mengamalkan hal-hal yang dicinta dan menjauhi segala perkara yang dilarang dan dibenci oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, tanda cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak mungkin kita mesti berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak rahmat yang melimpah ruah datang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kita kena perbanyakkan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah dan mendapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, mudah-mudahan, amin. Oleh itu, marilah kita sama-sama memuhasabah. Adakah kita pencinta sejati atau pendakwa semata-mata? Tepuk dada, tanya iman. Cinta kepada Allah adalah seiring cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tanpa cinta kepada Rasul, pasti kita tidak akan dapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW adalah tahap cinta yang paling terindah dan juga paling tinggi maqamnya. Hadis Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga dia lebih mencintai aku daripada keluarganya, anaknya dan juga seluruh manusia. Daripada hadis tersebut menunjukkan cinta kepada Rasulullah amatlah tinggi martabatnya, sehingga kerana Allah SWT menawarkan syurga kepada mereka yang betul-betul ikhlas mencintai baginda Rasulullah SAW. Jadi bagaimana cara kita hendak membuktikan keikhlasan cinta kita kepada Rasul? Iaitu hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Di mana amal sunnah ini merupakan salah satu cara kita untuk membuktikan bahawa kita cinta kepada baginda. Jadi dimaksudkan dengan sunnah di sini ialah apa-apa perkataan yang keluar daripada lisan Nabi serta juga perbuatan atau amalannya, semua itu berkait erat dengan amalan ibadat dalam kehidupan seharian baginda. Amalan sunnah ini adalah amalan yang mana kalau kita melakukannya, kita akan mendapat ganjaran pahala dan tidak akan berdosa jika meninggalkannya. Tetapi sejak akhir-akhir ini, amalan sunnah ini semakin lama semakin jauh dan sering dilupakan oleh umat Islam zaman sekarang. Kerana ia menganggap ini hanyalah cukup sekadar dengan melakukan amal kewajipan sahaja. Sedangkan kita sebagai umat Islam tahu jika kita melakukannya akan mendapat kebaikan. Jadi dia kata sebagai bonuslah untuk orang panggil syarat kita untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Oleh itu, terdapat banyak amalan-amalan sunnah yang kita boleh lakukan sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW. Antaranya yang pertama ialah dengan mengerjakan solat tahajud. Kalau kita tengok, solat tahajud ni boleh juga dikatakan sebagai qiyamul lail, yang mana ia mempunyai banyak fadilat ataupun kelebihan jika kita melakukannya. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan, barang siapa yang mengerjakan tahajud dengan khusyuknya, maka dia dianugerahkan 9 perkara, yang mana 5 di dunia dan 4 di akhirat. Sunnah yang kedua ialah membaca Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan zikir yang paling terbaik, di mana ia memberikan banyak kelebihan kepada si pembaca. Jika kita membaca Al-Quran, akan menjadikan hati dan jiwa kita semakin tenang. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran datang sebagai pemberi syafaat kepada sahabatnya, yakni siapa? Iaitu orang yang membacanya. Sunnah yang seterusnya ialah sunnah solat berjemaah, di mana solat berjemaah merupakan tuntutan yang paling utama baginda Rasulullah SAW, kerana fadilatnya begitulah besar, iaitu sebanyak 27 darjat. Jadi bila kita mengerjakan solat berjemaah ini, sebenarnya mempunyai banyak kelebihan atau manfaat yang dapat. Antaranya, salah satunya ialah meraih ganjaran pahala yang begitu besar sebenarnya. Yang kedua ialah bila kita mengerjakan solat jemaah, umpama kita menghidupkan syiar Islam. Dan yang ketiga adalah solat berjemaah juga dapat mengeratkan hubungan ukhuwah antara sesama keluarga. Bersedekah juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Bersedekah melambangkan umat Islam yang bersyukur atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana bersedekah juga boleh dijadikan sebagai penghapus dosa-dosa yang lalu. Oleh itu digalakkan untuk kita sebagai umat Islam ini bersedekah. Jadi apa yang saya sebut itu semua adalah merupakan amalan-amalan sunnah yang dilakukan baginda, yang perlu kita buat, yang perlu kita amal
sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak lagi sunnah-sunnah yang dilakukan baginda. Antaranya iaitu beristighfar, menzahir orang sakit atau yang meninggal dunia, dan juga memberi senyuman, di mana senyuman juga merupakan sedekah yang mana dikategori sebagai amalan sunnah yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi amat jelaslah bahawa amal sunnah ini mempunyai kelebihan tersendiri, di mana perbuatan amal sunnah ini membantu menyempurnakan amalan kewajipan seharian kita. Oleh itu sebenarnya tidak sia-sialah jika kita mengamalkan sunnah-sunnah ini, malah ia akan menjadi bukti betapa kecintaan kita terhadap Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita beralih kepada kesan adanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang yang cinta kepada Rasulullah pasti akan mendapat rahmat Allah. Bagaimana? Iaitu melalui selawat. Buya Yahya ada menceritakan daripada satu hadis mafhumnya. Seseorang yang berselawat satu kali, Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali. Maka, bagaimana selawat Allah SWT kepada hamba-hambanya? Iaitu melalui penurunan rahmat, kasih sayang, pertolongan, bantuan dan sebagainya. Walaupun rahmat Allah kita tidak mampu dilihat dengan mata kasar, tidak dapat dikesan oleh panca indera manusia, namun ia sebenarnya tetap wujud, tetap ada, serta ia dapat dikesan dan dirasai dalam bentuk rohani. Seterusnya, kesan apabila adanya cinta kepada Rasulullah akan menjadi tenang melalui kita berselawat sentiasa. Kita sebenarnya dikelilingi dengan kegelisahan, ketakutan, keserabutan. Namun dengan berselawat, pasti dia akan dapat mengurangkannya. InsyaAllah dengan berselawat, Allah akan membuka jalan kepada kita. Allah akan memudahkan segala urusan yang kita lalui setiap hari. Profesor Syekh Ali Jum'ah berkata, pintu untuk kenal Allah adalah melalui Rasulullah. Pintu untuk kenal Rasulullah adalah melalui selawat. Maka perbanyakkanlah selawat. Yang ketiga, kesan apabila adanya cinta kepada Rasulullah SAW. Apabila kita cinta Rasulullah, pasti kita akan mengenali baginda terlebih dahulu, bukan? Maka orang yang cinta kepada Rasulullah pasti akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan yang terbaik, contoh ikutan yang terbaik. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maksudnya, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang terbaik. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab bahawa Rasulullah ni merupakan contoh teladan yang terbaik untuk kita. Dari sudut tingkah laku baginda, dari sudut percakapan baginda, dari sudut pakaian baginda, semuanya indah belaka. Jadi apa yang baik adalah pada diri Rasulullah SAW. Baik. Kesan yang keempat adalah apabila kita cinta Rasulullah, pasti insya-Allah kita akan bersama baginda di akhirat di syurga nanti. Bagaimana? Ada satu dalam hadis, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid pernah menceritakan dalam ada satu hadis, ada seorang lelaki Badui. Sebelum ini dia pernah kencing pada tempat yang tidak sepatutnya. Maka sewaktu Nabi berkhutbah, lalu lelaki tersebut potong khutbah baginda dan lalu terus tanya soalan kepada baginda, "Ya Rasulullah, bilakah hari kiamat?" Maka Rasulullah sambut dengan baik. Dan lalu Rasulullah tanya lagi kepada lelaki tersebut, "Apakah persediaanmu bagi menghadapi hari akhirat, bagi menghadapi
hari kiamat. Maka lalu lelaki tersebut menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa persiapan ya Rasulullah, melainkan cinta aku kepada Allah dan cinta aku kepada Rasulullah. Maka Nabi menjawab, anta man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka di sini menunjukkan bahawa sesiapa pun orang yang kita cinta, kita akan bersamanya di akhirat kelak nanti. Maka pilihlah yang baik, cintailah Rasulullah SAW, insya-Allah kita akan bersama baginda di akhirat kelak nanti. Ada satu hari lagi, situasi yang berbeza. Ada seorang lelaki Badui, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rijalu yuhibbul qawma wa lam yulhaq bihim. Seseorang itu mencintai satu kaum yang lain, sedangkan kaum tersebut lebih mulia daripada dia. Maka Rasulullah bersebut, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka itu menunjukkan bahawa apa pun yang berlaku pada diri kita, cintailah orang-orang yang baik. InsyaAllah ia memberi kesan kepada kita, bukan setakat di dunia, bahkan di akhirat nanti. Baik, akhir kata, marilah kita mengimarahkan cinta kepada Rasulullah SAW. Kepada siapa lagi kita nak letakkan cinta? Kepada siapa lagi? Maka mengimarahkanlah cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jika direzekikan, jika diizinkan, kita akan bersama baginda. Maka perbanyakkanlah selawat. Sebagai contohnya, ajaklah sahabat-sahabat kita, ajak sanak saudara kita, ajak ahli keluarga kita untuk cinta kepada Rasulullah, mengimarahkan cinta Rasulullah, mengimarahkan, kata tanamkan sifat cinta kepada Rasulullah SAW. Baginda telah banyak berkorban kepada perjuangan Islam. Baginda amat mencintai umat-umatnya. Maka kita cintailah baginda. Setakat itu saja daripada kami. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.